apa jua niatlah yang muslimat semua ni perbanyakkan niat untuk memulakan majlis hari ini. InsyaAllah sebentar lagi Ustaz akan memulakan kuliah. Masya Allah, Masya Allah. Astaghfirullahalazim. Al-Fatihah semua. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz Said Matin. Mohon maaf Ustaz, tergendala hari ini atas beberapa isu teknikal. Ustaz minta maaf banyak. Ustaz boleh memulakan kuliah sekarang ni ada 33 orang termasuk saya, Ustaz dan Puan Muslihah. Ustaz boleh memulakan kuliah. Dipersilakan Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Jelas Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-dalalata ila al-khair wa ad-du'a ila al-huda ibta'u bihi wa thawabihi maradatihi ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan pengerusi majlis Puan Liza yang telah memberi peluang untuk kita sama-sama lagi sekali untuk duduk dalam satu majlis yang mulia ini insya-Allah pada pagi berapa hari ni 29 29 Zulhijjah Ustaz. Kita berada di akhir tahun lah. Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita sampai juga kita ke akhir tahun ini untuk meneruskan ibadah kita, untuk meneruskan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk bertaubat. Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk sama-sama duduk dalam satu majlis ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah semoga tahun ini diakhiri dengan perkara-perkara yang baik dan semoga Allah akhiri tahun kita ini dengan perkara yang disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah semoga tahun kita diakhiri dalam keadaan kita berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan kita dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan perbincangan kita pada fiqhul ibadah, membicarakan tentang ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kelas yang lepas ataupun pada minggu lepas kita dah bincangkan tentang syarat sah wudu. Syarat sah wudu. Dan saya dah sebutkan pada minggu lepas, sepatutnya kita minggu lepas bincang tentang sunat-sunat wudu. Baru minggu ini kita bincangkan syarat sah wudu, tapi saya swapkan, saya tukarkan. Jadi minggu ini kita akan bicarakan tentang sunat-sunat wudu, sunanil wudu, sunat-sunat yang sunat kita lakukan ketika kita berwudu. Dan sayogianya kita niatkan untuk kelas kali ini, kita niatkan betul-betul untuk kita amalkan segala sunnah yang kita belajar daripada para ulama yang telah menetapkan beberapa sunat. Jadi sunat ini ada sunat sebelum wudu, ada ketika wudu dan ada selepas berwudu. Kita bagikan pada tiga. Ada sunat sebelum berwudu, ada sunat ketika berwudu dan ada sunat selepas berwudu. Jadi tiga bahagian. Cuma saya dah sebutkan pada minggu lepas, pada minggu ini kita akan fokuskan sedikit tentang sunat yang sangat besar, iaitu sunat bersiwak. Harap-harap masing-masing adalah kayu siwak di tangan masing-masing insya-Allah. Kalau tidak ada pun tak apa, boleh tengok dulu dan niatkan untuk kita lepas ni boleh cari kayu siwak untuk kita beramal dengan sunnah ini, sunnah yang sangat mulia ini. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghidupkan sunnah aku, di hari tiada lagi orang yang menghidupkan sunnah aku
maka wajiblah bagi mereka syafaat aku di hari kiamat. Maka satu kemuliaan yang sangat besar bagi mereka yang cuba sedaya upaya untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Di hari zaman sekarang ini dah orang tak pandang dah kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau kita sebut siwak dekat orang-orang yang tak belajar mungkin tak tahu apa itu siwak. Kalau pakar-pakar kesihatan mungkin dia tahu. Tapi secara umumnya segala sunnah Nabi SAW, segala perihal peribadi Nabi SAW, segala perkara yang Nabi ajarkan kepada kita, semuanya memberi kebaikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Di dunia pun akan memberi kebaikan kepada kita. Dari segi zahir pun, dari segi kesehatannya, dari segi tubuh badannya akan memberi efek yang sangat baik. Apatah lagi dari segi akhiratnya, dengan pahalanya, dengan kelebihannya, dengan mendapat syafaat Nabi SAW, itu perkara-perkara yang berbentuk ukhrawi, akhirat. Tapi juga setiap sunnah Nabi SAW ada kebaikannya. Ada kebaikannya dari segi dunia dan juga akhirat. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan untuk kita masuk kepada sebenarnya dalam kitab fiqh, dalam babul fiqh, ulama meletakkan satu bab yang khas untuk siwak ini. Dia tak letakkan siwak di antara sunat-sunat wuduk sahaja, tak. Kerana apa? Kerana bersiwak itu adalah satu sunat yang disunatkan kita melakukannya pada segala keadaan kita. Bukan hanya pada wuduk sahaja. Bahkan bukan hanya pada ibadah sahaja. Bahkan segala pergerakan kita, segala perbuatan kita, hari-harian kita, disunatkan kita untuk bersiwak. Nak duduk, nak bangun, nak tidur, nak keluar rumah, nak masuk kereta, nak berjumpa dengan orang, semuanya disunatkan bersiwak. Maka siwak ini satu sunat yang disunatkan kita melakukannya pada setiap perkara. Pada setiap perkara. Nak makan, lepas makan, nak minum air, semuanya. Okey. Maka siwak ini memberi dua makna. Ada perkataan pertama, siwak juga memberi makna perbuatan bersiwak. Yastak. Yastak tu maknanya dia bersugi, bersiwak. Dan juga kayu siwak itu juga dipanggil dengan siwak. Maka satu perkataan memberi dua makna yang berbeza. Satunya adalah perbuatan, satunya adalah objek, itu kayu siwak itu sendiri. Maka siwak adalah memberi makna perbuatan bersiwak dan juga memberi makna juga kayu bersiwak. Kayu siwak yang kita gunakan tu. Kayu sugi itu juga dipanggil kayu siwak. Jadi kalau kita bahasa Melayu bersiwak dengan ataupun bersugi kan, bersugi ataupun bersiwak. Kayu pun kita panggil kayu sugi ataupun kayu siwak. Okey. Maka dia adalah di antara khisal al-fitrah, perkara-perkara yang dilakukan oleh setiap orang untuk membersihkan diri. Dia adalah bentuk pembersihan diri kita. Sebab kita dah sebut pada kelas-kelas yang lepas, untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita hendaklah membersihkan diri kita daripada segala kotoran. Sama ada kotoran yang hissi, kotoran yang nampak pada mata kita, ataupun kotoran yang batin yang tak nampak pada mata kita, itu kotoran-kotoran hati. Maka siwak ini adalah salah satu kaedah ataupun cara untuk kita membersihkan zahir kita daripada perkara-perkara yang kotor. Sebab disebutkan dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang solat dalam keadaan ada makanan di celahan-celahan giginya, maka malaikat akan lari jauh daripada dia. Okey, satu keadaan yang sangat kita tak nak lah. Apabila kita solat tetapi malaikat lari jauh daripada kita, kerana apa? Kerana kita tak jaga kebersihan kita ketika mana kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi sahnya sah solat kita, sah wuduk kita, tetapi kita naklah ibadah kita itu dipamerkan, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik persembahan, dengan sebaik-baik ibadah. Kalau kita dapat hadiah pun tak, kalau orang bagi hadiah dekat kita, isinya dah lah tak seberapa. Tetapi bungkusan dia pula buruk pula. Bungkus dengan surat khabar je. Dia punya selotip pun lekat tak lekat je. Macam mana perasaan kita bila dapat hadiah daripada seseorang dengan berbentuk begitu. Bungkusan yang tak bagus, isinya pula tak bagus. Maka solat kita ini, kita tak katakan solat kita tak bagus, tapi mungkin susah untuk capai kepada tahap yang paling bagus. Tetapi kalau kita nak baguskan kita punya solat kita punya ibadah kita balut juga dengan perkara-perkara yang baik, iaitu dengan sunat-sunat yang baik. Maka perkara sunat ini sebenarnya adalah menampung kekurangan yang ada pada kefarduan kita. Sunat ini tugasnya apa? Untuk menampung, menampal segala cacat cela, segala kekurangan yang ada pada perkara wajib yang kita buat. Perkara fardu, solat kita tampung dengan sunat. Tak. Begitu juga Allahumma salli ala Muhammad, wuduk kita yang kita akan gunakan untuk kita masuk dalam solat, kita tampung juga dengan sunat-sunat yang disyariatkan untuk kita ketika berwuduk. Maka siwak kita sebutkan tadi bahawasanya siwak digunakan untuk perbuatan bersiwak, dan juga digunakan juga untuk kayu siwak, kita juga digunakan perkataan siwak, as-siwak. Okey, dari segi bahasa, siwak ini adalah menggosok
menggosok mana-mana bahagian dipanggil bersiwak. Okey. Tetapi yang dimaksudkan dengan siwak daripada ulama fuqaha dari segi syaraknya, siwak ini adalah menggosok gigi kita dan sekitar gigi. Dalkul asnan wa ma hawalaiha. Menggosok ataupun memberus gigi dengan sekitarnya. Gigi, gusi, lidahnya. Tak. Menggosok ataupun memberus gigi dan sekitarnya bikulli syai'in khashin. Dengan mana-mana perkara yang berjenis kesat. Menggosok gigi ataupun memberus gigi dan sekitar gigi dengan perkara yang kesat. Maka dua perkara lah sini. Yang pertama gosok gigi, yang kedua perkara yang kesat. Sebab itu setengah ulama mengatakan bahawasanya kita menggosok gigi pakai berus gigi dengan ubat gigi itu la yughni anis siwak, tak boleh menggantikan siwak. Tak boleh menggantikan siwak. Ada orang kata saya dah bergosok gigi pagi tadi. Maka saya tak perlu bersiwak dah. Yang pertama kita katakan menggosok gigi tak dikirakan dengan perkara yang kesat, sebab itu perkara yang basah. Dia licin dan juga basah. Okey, maka tak mendapat makna kesat di situ. Maka menggosok gigi kita tu perlu juga boleh dapat pahala juga jika kita niatkan untuk menjaga kebersihan mulut kita, gigi kita, tapi tak menggantikan siwak. Bukan cukup dengan gosok gigi, boleh tinggalkan siwak, tak perlu. Maknanya tak cukup dengan hanya menggosok gigi. Kerana siwak ini adalah menggosok gigi dengan sekitar gigi dengan menggunakan perkara yang kesat. Okey, sebab itu kalau tidak ada siwak, guru-guru kita mengajarkan, kalau tidak ada siwak, ketika mana kita nak solat, ketika nak berwuduk, paling-paling kurang pun ambillah hujung baju kita ni. Di hujung baju kita ini untuk kita gosokkan gigi kita supaya apa? Supaya dapat fadilat bersiwak. Apa fadilat bersiwak? Apa kelebihan orang bersiwak ini? Kata Nabi SAW, laula asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Kalaulah tidak memberatkan ke atas umat aku, pasti aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali solat mereka. Kata Nabi SAW. Maknanya Nabi tak nak memberatkan untuk kita, maka Nabi tak suruh kita bersiwak sentiasa, kerana suruhan daripada Nabi SAW boleh menjadikan perkara itu menjadi perkara yang fardu, perkara yang wajib. Okey, maka Nabi tak suruh umat dia untuk bersiwak pada setiap solat. Kerana apa? Kerana takut menjadi wajib perkara tersebut. Maka ulama mengatakan sunat kita bersiwak walaupun Nabi tak mewajibkan perkara tersebut, tapi kita sunat untuk mendapatkan fadilat bersiwak. Kalaulah tidak memberatkan kepada umat aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali selepas solat. Dalam riwayat yang lain, setiap kali selepas berwuduk, ada nasnya, selepas berwuduk. Maka bersiwak ketika nak solat dan bersiwak selepas berwuduk menjadi hukumnya apa? Hukumnya sunat muakkad. Kalau kita katakan bersiwak itu sunat pada perkara-perkara yang lain, itu sunat biasa. Tapi untuk khusus ibadah solat dan juga wuduk dan juga baca Quran dan juga berzikir, majlis ilmu, perkara-perkara yang kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, hukumnya apa? Hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad ni apa? Sunat yang tak ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sunat yang tak ditinggalkan oleh Nabi SAW. Okey, alhamdulillah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Nabi lagi dalam satu hadis Nabi SAW, as-siwaku mutahharatun lil fam wa mardatun lir rabb wa majallatun lil basar. Siwak itu adalah membersihkan gigi, membersihkan mulut kita. Yang kedua, siwak itu adalah tempat redha Allah Subhanahu wa taala. Allah redha kepada hamba-hambanya yang bersiwak. Yang ketiga, dan siwak itu juga boleh menyerahkan mata kita, mencerahkan mata kita, menjelaskan penglihatan kita. Itu kata siapa? Kata Nabi SAW. Dan memang diakui oleh para ahli perubatan yang menyebutkan bahawasanya dengan bersiwak dapat menahan mata kita daripada cepat dia punya kabur tak jelas penglihatan dia, boleh dihilangkan dengan bersiwak. Siapa yang selalu bersiwak, mata dia sentiasa jelas. Masya Allah, sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat siwak. Sunnah Nabi SAW. Tapi hadis yang paling kita gemari untuk kita dengar, ataupun hadis yang paling cukup dengan hadis ini, dah cukup dah untuk kita berpegang dan kita sentiasa mengamalkan sunnah siwak ini. Kata Nabi SAW, riwayat hadis dalam Abu Nuaim, dikeluarkan juga Dalul Qutni. Kata Nabi SAW, raka'atani bisiwakin khairun min 70 raka'ah bighairi siwak. Dua rakaat seseorang itu yang dilakukan, 2 rakaat solat dengan siwak
lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Tengok macam mana perbandingan solat orang yang menggunakan siwak dengan solat orang yang tak bersiwak. 2 rakaat daripada orang yang bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat solat orang yang tidak bersiwak. Maknanya pahala 2 rakaat kita yang kita sertakan padanya sunnah bersiwak adalah sama pahalanya ataupun lebih baik pahalanya daripada 70 rakaat yang dibuatkan tanpa bersiwak. Maka solat kita dapat digandakan pahalanya dengan senang sekali hanya dengan kita mengamalkan sunnah yang kecil ini, sunnah bersiwak. Perbuatannya kecil, perbuatan yang mudah, perbuatan yang tak susah, tetapi pahalanya masya-Allah diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, fadlus siwak ataupun fadlus salati bisiwak ala salati bighairi siwak 70 di'afan. Solat orang yang bersiwak melebihi solat orang yang tidak bersiwak sebanyak 70 kali ganda. Itu hadis-hadis yang menyebutkan kelebihan bersiwak. Ulama menyenaraikan kelebihan bersiwak ini lebih kurang 70 kelebihan. 70 kebaikan bagi mereka yang bersiwak. Antaranya saya sebutkan di sini, orang yang bersiwak boleh melancarkan kata-kata dia. Siapa yang nak berpidato ke, nak mengajar ke, ataupun nak berkata-kata lah di hadapan orang, kalau dia susah untuk berkata-kata di hadapan orang, lidah dia kaku apa benda, maka dengan bersiwak boleh melancarkan kata-kata dia. Dan juga boleh menjelaskan penglihatan dia. Dan boleh memudahkan rohnya dicabut ketika di akhir hayat dia, memudahkan roh kita untuk dicabut dengan bersiwak. Dan juga boleh apa? Boleh menakutkan musuh-musuh kita. Ada satu kisah pada tabi'in, tak silap saya, ataupun para sahabat Nabi SAW, pernah mereka bukan para tabi'in, satu tentera Islam lah, satu tentera Islam yang pergi berperang. Okey, satu tentera muslimin yang pergi berperang. Tiba-tiba pada satu peperangan itu Allah melambatkan kemenangan bagi mereka. Allah melambatkan kemenangan bagi mereka, maka ketua panglima perang tadi pun kumpulkan balik tentera dia. Dia kata, kenapa Allah lambatkan kita punya kemenangan ni? Biasa cepat je menang, sekali perang terus menang. Tapi kenapa hari ini dah 2-3 hari kita berperang tak boleh nak buka kota ini, tak boleh lagi nak tawan kota ini? Mesti ada kekurangan pada sesuatu perkara. Maka bila diperiksa, rupa-rupanya ada di kalangan mereka yang dah meninggalkan sunnah bersiwak. Ada mereka yang dah tinggalkan sunat bersiwak. Maka panglima perang dia kata, mengumpulkan balik tentera-tentera, dia kata, hari ini kita kena kemaskan balik sunat siwak kita. Kita kena kemaskan balik sunnah bersiwak. Maka panglima perang pun suruh tentera-tentera untuk potong segala pokok-pokok yang ada di situ. Untuk cari kayu siwak. Sebab masing-masing tak ada kayu siwak dah. Dah tak ada kayu siwak dah. Maka panglima perang suruh mereka potong, tebang semua pokok untuk membuat kayu siwak. Maka bila tentera musuh tengok banyak pokok-pokok ditebang, maka mereka rasa takut. Sebab kata apa? Kata mereka, mereka tentera Islam ni dah mula makan pokok dah. Dah mula makan pokok dah. Mereka dah tebang-tebang pokok. Padahal mereka nak buat siwak. Maka mereka pun rasa gementar, rasa takut. Maka keesok harinya, dengan berkat mereka mengamalkan sunnah Nabi SAW, Allah memberikan kemenangan kepada mereka dengan berkat mereka kembali kepada sunnah bersiwak. Maka dengan bersiwak juga apa? Boleh melemahkan musuh kita. Terutamanya syaitan. Syaitan sangat-sangat benci kepada orang yang bersiwak. Sangat-sangat benci dan tak suka kepada orang yang bersiwak. Dan juga boleh menggandakan pahala ibadah kita seperti mana kita sebut tadi. Okey. Dan juga melambatkan tua. Disebutkan dalam kitab, wa yubti'us syaib. Boleh melambatkan tua, boleh melambatkan uban keluar daripada kepala kita dengan bersiwak. Dan juga menjaga bau mulut kita, dan juga menghilangkan warna-warna yang tak sesuai dengan gigi kita, dan juga menguatkan gusi kita. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang ada pada bersiwak ini. Tetapi yang paling penting adalah apa? Wa a'zamuha, kelebihan yang paling penting ada pada siwak adalah apa? Boleh memudahkan kita untuk mengucap 2 kalimah syahadah ketika kita nak dicabut nyawa kita. Akan memudahkan seseorang itu untuk mengucapkan 2 kalimah syahadah ketika mana malaikat maut nak tarik nyawa dia. Sebab itu Nabi SAW ketika di akhir hayat Nabi masih lagi minta untuk disiwakkan. Nabi minta siwak, Nabi buat isyarat, aku nak siwak. Ketika Nabi di akhir hayat dia, maka datang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, datang untuk apa?
menggosokkan gigi Nabi SAW dengan menggunakan siwak baginda SAW. Nabi SAW diriwayatkan bahawasanya ada 2 batang siwak paling-paling kurang. Satu siwak yang Nabi sentiasa bawa dalam poket dia, dan satu siwak yang Nabi tinggalkan di tempat tidur baginda SAW. Maka Nabi ada paling kurang 2 siwak. Okey, maka bersiwak ini hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad ataupun sangat-sangat dituntut ketika mana kita nak solat dan juga berwuduk, dan dituntut pada semua perkara, nak duduk ke, nak minum ke, nak keluar rumah ke, semuanya dituntut kita untuk bersiwak. Cuma di lebih dituntut ketika mana berubahnya bau mulut kita, ketika mana berubahnya warna gigi kita, sangat-sangat dituntut untuk kita menggunakan siwak. Okey, baik. Di sini disebutkan untuk bersiwak yang paling afdal adalah menggunakan kayu arak. Kayu arak ni lah, kayu arak. Kayu arak ni dekat Malaysia tak ada, tapi boleh beli dekat kedai-kedai. Boleh beli dekat kedai-kedai. Tanya saya nak kayu arak. Kayu arak ni kayu yang paling afdal untuk dijadikan kayu siwak. Kalau tak ada kayu siwak, kalau tak ada kayu arak, makam yang kedua ataupun level yang kedua yang paling baik adalah kita menggunakan kayu daripada pohon kurma. Dahan kurma, bukan kayu yang dekat daun dia tu. Daun kurma kan dia macam panjang tu kan, yang dekat tengah-tengah tu. Jadi dun nakhl, boleh gunakan daripada pohon kurma tu. Kayu yang ketiga, level yang ketiga yang paling terbaik adalah kayu daripada pokok zaitun. Memang ada sekarang dekat Malaysia pun ada jual kayu siwak daripada pokok zaitun, juga boleh digunakan. Tapi dia pahit sikit rasa dia. Kayu zaitun ni agak pahit rasa dia. Kemudian mana-mana kayu yang ada yang boleh menghilangkan bau. Itu level yang keempat lah. Kemudian mana-mana bahan lah. Sebab tu saya kata tadi, kalau tak ada kayu sekalipun, boleh gunakan hujung baju kita ni. Sebab dia dikira perkara yang kesat. Dia dikira perkara yang kesat, boleh mendapatkan pahala bersiwak. Paling-paling kurang pun kita gosok sikit gigi kita sebelum kita solat, sebelum kita berwuduk, untuk dapat fadilat, untuk dapat kelebihan. Dari segi kelebihannya, dah dapat walaupun kita gosok hanya sedikit sahaja. Hanya sedikit sahaja dah dapat pahala bersiwak. Cuma adalah kaifiah yang paling afdalnya. Cara-cara yang paling afdal ada disebutkan oleh para ulama. Okey. Maka dan dikatakan siwak ini Allahumma salli ala Muhammad, tidak melebihi 1 jengkal. Sunatnya tidak melebihi 1 jengkal. Macam ni, tak lebih 1 jengkal. Kalau lebih daripada 1 jengkal, hukumnya makruh menggunakan kayu siwak yang lebih daripada 1 jengkal. Tapi kalau yang dijual dekat kedai itu biasanya tak lebih daripada 1 jengkal. Okey. Sekarang kita akan sebutkan cara untuk kita pegang. Cara untuk kita pegang siwak. Masing-masing ada siwak di tangan, insya-Allah kita niatkan untuk kita amalkan sunnah yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam. Okey. 3 jari dekat luar. 3 jari dekat luar. Jari telunjuk, jari tengah dengan jari manis dekat luar, dan 2 jari dekat dalam. 2 jari dekat dalam. Jari ibu jari dengan kelingking dekat dalam, 3 jari dekat luar. Ini cara pegang lah. Ini cara pegang yang kita ambil daripada guru-guru kita, yang mereka ambil daripada guru-guru mereka, yang guru mereka ambil daripada guru mereka, sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Nabi SAW. Cara pegangnya begini. Nak pegang macam ni, nak pegang macam ni, tidak ada masalah. Tetapi tidak menepati cara yang betul lah. Pahalanya dapat, tetapi kurang pada cara pegangnya. Kalau kita pegang pun ikut cara Nabi SAW, maka dapat pahala ekstra. Dapat pahala lebih. Okey? Maka 3 jari dekat luar dan 2 jari dekat dalam. Ini cara pegang. Siapa tak ada siwak boleh test dekat pen dulu ke, dekat mana-mana ke. Okey. Baik. Okey, cara untuk menggunakan siwak ini, kita dah tahu cara pegang adalah kita gosok dekat mana? Dekat gigi lah. Macam ni dekat sekolah pula ajar orang gosok gigi. Baik. Okey, mulakan di mana? Mulakan di gigi tengah. Mulakan di bahagian gigi tengah. Okey, siwak tu kalau kita belum jadi bulu-bulu lagi, kita potong dulu kat depan. Kita potong dekat depan tu, biasa siwak ni dia akan penuh lah kayu dia kan. Kita potong dekat depan macam kita kita buat dekat pensel tu. Lepas tu yang dekat depan tu kita gigit dengan gigi belakang kita supaya dia jadi bulu-bulu macam ni. Nampak tak? Kalau tak berbulu macam ni, macam mana nak pakai kan? Okey. Sampai dia dah jadi berbulu macam ni, barulah kita boleh pakai. Okey, mulanya dekat mana? Mulanya dekat gigi tengah. Gigi tengah kita. Okey, kita ke kanan dulu. Ke kanan. Gigi atas yang tengah ke kanan belakang. Okey. Kemudian kita turun ke bawah. Turun ke gigi bawah kanan. Ke tengah lagi. Ke tengah dekat bawah. Lepas tu naik dekat kiri atas. Kiri atas. Turun kiri bawah ke kanan lagi. Jadi dia macam bentuk nombor 8 tau. Okey.
Sini, sini. Macam ni. Nombor 8. Nombor 8 ni lah. 8 macam ni lah. Okey, bukan nombor 8 Arab. Nombor 8 orang putih punya. Jadi dia boleh di tengah, ke belakang ataupun ke kanan, atas dulu. Kemudian turun ke bawah, ke tengah lagi. Naik ke kiri atas, turun ke kiri bawah, ke tengah lagi. Buatnya sebanyak berapa? Paling-paling kurang buatlah 3 kali. 3 kali. 1, 2, 3. Itu secara melentang je lah. Okey, secara melentang. Jangan buat macam ni. Macam kita gosok gigi tu, jangan. Itu tak sunat lah. Tak sunat, okey. Buat secara melentang, memanjang macam tu. Kemudian kita disunatkan juga membersihkan lidah kita. Sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. 3 kali di bahagian lidah. Cukuplah untuk mendapatkan kaifiat yang paling afdal ketika mana bersiwak. Okey, kaifiat yang paling afdal ketika mana bersiwak. Kalau siwak ini tidak boleh menghilangkan ada daging-daging ataupun makanan-makanan yang melekat di gigi kita, kita disunatkan takhlil. Antara sunat lain juga adalah takhlil. Takhlil ni kita pakai apa? Tali tu. Pakai benang tu untuk hilangkan makanan-makanan yang melekat di gigi kita. Kadang-kadang siwak ini dia kasar, maka tak boleh hilangkan celahan-celahan gigi kita tu. Maka sunat juga kita takhlil. Nabi dibuat dua perbuatan. Yang pertama takhlil, digunakan daun kurma tu untuk congkel gigi beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan bersiwak juga untuk apa? Untuk menyucikan kawasan-kawasan yang lain. Okey? Maka takhlil juga sunat, okey? Siwak juga sunat. Bersiwak juga sunat. Dan ada doanya yang disunatkan kita untuk kita baca ketika mana kita bersiwak. Allahumma bayyid bihi fi asnani wa shudda bihi lithati wa thabbit biha lahati wa afsih bihi lisani wa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, putihkanlah dengan siwak ini gigi aku dan kuatkanlah gusi aku dan tetapkanlah lihatin langit-langit aku dan fasihkanlah lidah aku dan berkatilah aku padanya dan berikanlah pahala kepada aku dengan perbuatan ini, wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Itu doanya. Allahumma bayyid bihi asnani wa shudda bihi lithati wa thabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani wa barik li fihi wa athibni alaihi arhamar rahimin. Okey? Okey. Ada tak waktu-waktu kita tak disunatkan untuk bersiwak? Ada. Ada waktu kita dimakruhkan kita untuk bersiwak. Satu-satunya keadaan yang mana kita dikatakan makruh kita bersiwak dan lebih baik kita tinggalkan. Iaitu bila? Iaitu ketika bulan puasa ataupun ketika seseorang itu berpuasa selepas zuhur. Selepas zuhur, bagi orang yang berpuasa, makruh bagi mereka bersiwak. Kita nak bincangkan di sini. Kenapa ulama mengatakan makruh bagi mereka yang berpuasa untuk bersiwak? Sekejap. Makruh bagi mereka bersiwak bagi orang yang berpuasa selepas zuhur. Selepas zuhur. Yang pertama, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih baik daripada bau kasturi. Berdasarkan hadis ini, ulama mengatakan maka tak boleh seseorang itu menghilangkan bau mulut ketika mana dia berpuasa. Sebab apa? Sebab dia menanggalkan ataupun menghilangkan kesan ibadah yang mana Allah suka pada bau tersebut. Sebab itu ulama kata makruh kita bersiwak ketika berpuasa. Taib. Kenapa dikatakan selepas zuhur? Kenapa dia tak daripada pagi? Okey, kenapa ulama kata selepas zuhur je yang makruhnya? Pagi tak makruh. Kerana kata para ulama, bau mulut kita akan berubah disebabkan tak makannya kita, disebabkan kurangnya bercakap kita, akan mula berubah biasanya selepas waktu zuhur. Maka selepas waktu zuhur tu baru bau yang disebabkan kita berpuasa itu keluar. Okey? Maka kalaulah seseorang itu bermula bau mulutnya berubah daripada pagi lagi, dah berubah dah bau mulut dia disebabkan dia berpuasa, bukan disebabkan dia tidur. Bau mulutnya berubah disebabkan dia berpuasa, bermula pukul 10 pagi contohnya. Maka dia dimakruhkan bersiwak pada pukul 10 pagi. Maka dia bukan bergantung pada zuhur tu, bergantung pada bila waktu mulut dia berubah. Dan kebiasaannya akan berubah pada waktu zuhur. Sebab tu ulama kata lepas waktu zuhur baru makruh bersiwak ni. Baru makruh bersiwak. Okey? Kerana apa? Kerana kita ibarat menanggalkan bau yang wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih wangi daripada kasturi.
Maka ulama mengatakan makruh hukum kita menanggalkan kesan ibadah. Makruh untuk kita membuang apa-apa kesan ibadah yang ada pada badan kita. Maka bau mulut tadi datang daripada ibadah puasa, maka makruh kita menghilangkannya selepas waktu zuhur. Okey, cuma ada ikhtiar ataupun pilihan pendapat daripada Imam Nawawi yang mengatakan tak makruh kita bersiwak selepas zuhur walaupun bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Kata Imam Nawawi, bersiwak sekali tak boleh menghilangkan pun bau mulut yang wangi di sisi Allah tu. Maka Imam Nawawi kata tak makruh. Okay, tetapi jumhur ulama Syafi'i ataupun kebanyakan ulama mazhab Syafi'i mengatakan makruh kita bersiwak selepas zuhur ketika berpuasa. Tak kisahlah puasa bulan Ramadan ke ataupun puasa bulan-bulan yang lain, makruh kita bersiwak selepas zuhur. Ilahnya kenapa? Kerana kita menanggalkan ataupun kita cuba untuk menghilangkan bau mulut kita yang datang disebabkan berpuasa, yang mana bau mulut itu wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tetapi kata Imam Nawawi tak makruh. Sebab apa tak makruh? Sebab kita bersiwak tak boleh menghilangkan pun bau mulut tu sebenarnya. Bersiwak sekali saja tak boleh menghilangkan pun bau tu. Cuma itu ikhtiar, pilihan daripada Imam Nawawi, berbeza dengan pendapat imam-imam yang lain. Tetapi di Tarim sana, yang diamalkannya apa? Mereka masih lagi bersiwak selepas zuhur. Cuma mereka bersiwak seminimal mungkin. Seminimal mungkin. Paling-paling kurang. Mereka bersiwak paling-paling kurang yang mereka mampu. Maknanya hanya gosok sedikit sahaja. Tak buat kaifiah yang tadi tu. Hanya buat sedikit sahaja walaupun selepas zuhur, dan mereka akan berhenti ketika masuk waktu asar. Solat asar tu waktu paling last mereka bersiwak. Lepas solat asar dah tak bersiwak dah. Untuk meraihkan kedua-dua pendapat Imam Nawawi dengan imam-imam yang lain. Maka kita katakan bersiwak itu makruh hukumnya ketika mana berpuasa selepas zuhur. Kenapa elah dia? Kita dah sebutkan kerana apa? Kerana kita cuba untuk menghilangkan bau yang mana bau tersebut wangi ataupun lebih wangi, lebih bagus, lebih mulia di sisi Allah, lebih daripada kasturi, kata Nabi SAW. Baik. Boleh tak seseorang itu nak bersiwak menggunakan jari dia? Jari dia sendiri nak menggunakan siwak. Kata para ulama tak boleh. Walaupun jari dia kesat mana sekalipun, tak boleh dia menggunakan jari dia. Tak sah bersiwak menggunakan jari sendiri. Tapi kata para ulama sah kalau dia bersiwak menggunakan jari orang lain. Jari orang lain boleh pakai. Tengok jari sebelah dia, kesat molek jari dia tu, boleh pakai untuk bersiwak. Tapi tak molek lah. Tak senonoh lah orang panggil. Tapi nak katakan bahawa tak boleh menggunakan jari sendiri. Jari sendiri walaupun kesat sekalipun, tak sah untuk kita menggunakannya untuk bersiwak. Tetapi boleh menggunakan jari orang lain. Jari orang lain boleh. Sebab apa? Sebab dia tak boleh menggunakan perkara yang bersambung dengan diri kita. Perkara yang bersambung dengan diri kita, tak sah menggunakan perkara tersebut untuk kita bersiwak. Jadi itu antara perkara-perkara yang boleh kita sebutkan tentang bersiwak. Maka lepas ni, masing-masing boleh belilah kayu siwak atau kalau yang belum ada. Kalau dah ada, boleh terus mengamalkannya dengan apa yang kita belajar pada pagi ini. Alhamdulillah. Moga-moga dengan ilmu yang kita ada pada pagi ini dapat menambahkan cinta kita pada Nabi SAW. Bukti kita cinta pada Nabi adalah dengan kita mengamalkan segala sunnah Nabi SAW. Kemudian saya akan sebutkan di sini beberapa sunat wudu. Ada soalan ke tadi? Okey. Untuk doa tu nanti Kak Long akan share kan. Doa untuk ketika bersiwak. Okey, kalau tak boleh hafal dalam bahasa Arab pun, hafal makna dia, dan ketika mana kita bersiwak, kita hadirkan makna doa tersebut. Kalau tak mampu nak hafal doa lah. Kalau boleh hafal doa lebih baik. Tetapi hafal doa dengan makna adalah lebih bagus daripada orang yang hafal doa tanpa faham apa makna dia. Mana-mana bacaan kita dalam semayang ke, dalam wuduk ke, doa kita ke, semuanya kalau kita faham maknanya adalah lebih bagus. Itu boleh menambahkan kekhusyukan kita dalam beribadah. Okey? Okey. Sekarang kita akan sebutkan beberapa sunat ketika berwuduk. Sebelum kita masuk kepada bab mandi wajib dan sebelum kita masuk kepada bab solat, kita akan sebutkan beberapa sunat wuduk. Okey? Ulama mengirakan sunat wuduk ni sangat-sangatlah banyak. Ada sampai 70 lebih sunat. Ada yang catatkan sampai 100 sunat ketika berwuduk. Okey? Tetapi di sini akan disebutkan sedikit sahaja. Allahumma salli Muhammad. Sunat-sunat sebelum kita membasuh muka. Antaranya adalah kita melafazkan niat. Melafazkan niat. Niat asalnya adalah lintasan hati. Kita sebut sebelum ni, niat adalah lintasan hati kita. Apa yang kita fikirkan, apa yang kita tanam ke dalam hati kita, itu dinamakan niat. Berserta dengan perbuatan. Tetapi disunatkan kita juga untuk melafazkan niat.
Okey, melafazkan niat. Tetapi di sini adalah melafazkan niat sunat dahulu. Sebelum kita basuh muka, kita nak buat sunat kan? Kita nak buat sunat. Kita jangan niat berwuduk terus. Kalau kita terus niat berwuduk terus, ketika mana kita nak buat sunat, maka itu akan meluputkan pahala-pahala sunat. Okey, contoh saya buat saya nak berkomor. Tapi saya terus niat berwuduk. Bila saya niat berwuduk, maka itu dah mengangkat hadas di kawasan mulut ini. Maka dah tak dapat dah pahala sunat berwuduk, sunat berkomor, sunat masukkan air dalam hidung. Itu tak dapat pahala tu. Sebab apa? Sebab kita dah bermula berwuduk. Okey, maka niat sekarang ini adalah apa? Niat untuk melakukan sunat wuduk dahulu. Ini bila ni? Ini sebelum basuh muka lagi. Sebelum kita membasuh muka lagi, okey? Tak niat pun tak apa. Yang penting kita dalam hati kita kata, sekarang aku hanya just nak buat sunat wuduk sahaja. Antaranya apa sunat wuduk sebelum kita basuh muka ni adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Bismillahirrahmanirrahim dan juga sunatkan juga kita baca A'udzubillah. Ta'awuz juga sunat. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunat kita baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika an yahdurun wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Doa ini disunatkan kita baca sebelum kita berwuduk lagi. Sebab apa? Sebab ketika berwuduk ini ada satu syaitan. Tak silap saya nama dia Walhan. Syaitan yang ditugaskan, tugas dia hanyalah untuk memberi was-was kepada orang berwuduk dan solat. Maka untuk menjauhkan syaitan itu, kita kena berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan-syaitan yang direjam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian boleh tambahkan doa tadi. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Doa yang ada dalam Wiridul Latif tu. Mula-mula Wiridul Latif. Okey? Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyebutkan nama Allah ketika mana dia nak berwuduk, maka seluruh anggota badan dia akan disucikan dengan wuduk. Siapa yang berwuduk tak baca bismillah, maka hanya muka, tangan, kepala dan kaki sahaja yang akan bercahaya di hari kiamat. Maknanya hanya tubuh badan dia yang digunakan untuk berwuduk sahaja akan bercahaya di hari kiamat. Tetapi siapa yang berwuduk dengan keadaan dia baca bismillah, okey, seluruh tubuh badan dia akan bercahaya di hari kiamat. Sebab apa? Sebab berkat bismillah tadi. Maka beza orang yang baca bismillah dengan orang yang tak baca bismillah. Kita mulakan ibadah kita ini dengan memulakan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu doa yang disunatkan kita baca sebelum kita memulakan wuduk kita. Baca a'udzubillah, baca bismillah dan baca doa tadi. Kemudian lepas kita baca doa, kita disunatkan apa? Bersiwak. Barulah kita bersiwak. Lepas baca bismillah, baca auzubillah, baca doa, baru kita bersiwak. Sama juga baca doa yang kita sebutkan tadi. Kemudian sebelum kita basuh muka ni, kita sunatkan apa? Disunatkan kita membasuh pergelangan tangan kita. Basuh pergelangan tangan dahulu. Okey, jangan niat wuduk lagi Niat wuduk nanti bila nak basuh muka nanti baru niat berwuduk. Sekarang kita niat nak buat sunat je dulu. Okey, basuh kafain, tapak tangan kita. Juga ada doanya lah. Ada doanya yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Boleh cek balik doa-doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Kemudian Allahumma salli Muhammad, lepas kita basuh tangan, pergelangan tangan kita, kita disunatkan untuk berkomor dan juga istinsyak. Al-madmadah wal istinsyak. Al-madmadah ni berkomor, memasukkan air ke dalam mulut dan kita panggil kita pusing-pusingkan air, apa nama kataan dia? Kita edarkan air dalam mulut kita. Berkomor lah maksudnya. Berkomor, masukkan air dalam mulut dan kita pusing-pusingkan air dalam mulut kita. Itu dinamakan berkomor. Okey? Dan disunatkan kita mubalaghah. Berlebih-lebihan dalam berkomor ni. Masukkanlah air banyak mana pun tak ada masalah. Tapi 3 kali hanya disunatkan 3 kali sahaja. Wal istinsyak. Istinsyak apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Sikit. Masukkan air dalam hidung sikit. Kemudian istinsyar. Istinsyar yang kita keluarkan balik. Keluarkan balik air daripada hidung. Jangan telan balik dengan hidung tu. Keluarkan balik. Maka 3 sunat situ. Berkomor, masukkan air dalam hidung dan keluarkan balik air daripada hidung. Okey. Cuma berkomor dan juga istinsyak ini tak disunatkan mubalaghah. Tak disunatkan berlebih-lebihan bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa, jangan berlebih-lebihan dalam berkomor. Berkomor yang minimal sahaja. Tapi kalau tak berpuasa boleh.
berkomor dengan selebih-lebihnya. Maknanya buat sepuas hati. Supaya apa? Menyucikan mulut kita. Itu berkomor. Baik. Kemudian sunat-sunat ketika mana membasuh muka adalah kita mulakan dengan bahagian atas dahulu. Setelah kita berniat tadi, kita berniat basuh muka, kita pun bermula daripada atas dahulu. Satu lagi tadi, masalah berkomor tadi, yang paling afdal adalah kita mengambil satu cedokan air, dan cedokan air itu kita gunakan untuk berkomor dan juga masuk dalam hidung. Itu yang paling afdal. Maksudnya satu kali cedok air yang sama digunakan untuk kita berkomor, dan yang lebihan itu kita gunakan untuk masuk dalam hidung kita. Itu yang paling afdal. Tapi kalau yang siapa yang tangan kecil, boleh ambil 2 kali, tak ada masalah. Saya akan kongsikan mungkin kalau sempat video wuduk Nabi, wuduknya Sayyidina Habib Umar. Dia buat cara berwuduk yang betul mengikut sunnah Nabi SAW. Satu kali cedokan air kita gunakan untuk berkomor, dan lebihan air daripada berkomor tadi kita gunakan untuk masukkan dalam hidung. Itu yang paling afdal sekali. Kalau tangan kita kecil, tak ada masalah, boleh ambil 2 kali. Boleh ambil 2 kali. Kalau dalam toilet, nak ucapkan bismillah macam mana? Dalam hati je lah. Kalau dalam toilet, hanya ucapkan dalam hati sahaja. Baik. Kemudian dalam basuh muka itu, kita disunatkan untuk kita gosok-gosok bahagian yang jarang kena air. Dekat mata ni, dekat tepi ni. Okey. Kawasan-kawasan yang boleh jadi tak sampai air, maka kita disunatkan untuk kita gosok-gosok dengan tangan kita. Itu kalau memang sampai air. Kalau tak sampai air, maka wajib kita tanggalkan perkara-perkara yang ada di kawasan mata ni. Takut-takut ada tahi mata yang boleh menghalang air sampainya ke kulit kita. Kemudian antara sunat berwuduk adalah kita membasuh telinga. Ada orang sangka basuh telinga itu adalah perkara yang wajib, tapi sebenarnya adalah perkara yang sunat sahaja. Saya dah sebut maksudnya sebelum cara-cara basuh telinga sebelum ni. Dah sebut dah sebelum ni. Kemudian melebihkan basuhan di tangan sampai ke bahu, melebihkan basuhan muka, melebihkan basuhan kaki. Itu dipanggil apa? At-tahjil. Dipanggil at-tahjil, melebihkan basuhan tangan dan kaki. Kemudian sunat juga kita menyelati tangan kita, jari-jari kita buat macam ni ketika berwuduk, dan juga di jari kaki juga sunat kita menyelati dengan jari kita. Dan sunat kita memulakan anggota yang kanan dahulu. Sunat kita menggunakan anggota yang kanan dahulu, membasuh anggota yang kanan dahulu. Kerana Nabi suka memulakan segala perkara dengan sebelah kanan dahulu. Kecuali pada beberapa anggota, contohnya di muka. Di muka tak sunat kita basuh kanan dulu, baru basuh kiri, tak sunat. Sunat kita basuh sekaligus. Sama juga dengan telinga. Dalam kita membasuh telinga, kita basuh yang kanan dan yang kiri dalam satu masa. Bukan kanan dulu, baru kiri dulu. Yang sunat kita kedepankan kanan dulu ni, ketika masalah tangan, masalah kaki. Itu sunatkan kita basuh yang kanan dahulu. Dan membasuh 3 kali. At-tathlith. Membasuh 3 kali pada setiap anggota. Itu sunat. Kalau basuh sekali, itu hanyalah basuhan untuk mengangkat hadas sahaja. Basuhan yang kedua dan yang ketiga adalah basuhan sunat. Basuhan yang pertama yang wajib, maka basuhan yang kedua dan ketiga adalah basuhan yang sunat. Cara basuh kepala saya pun dah cerita sebelum ni. Kemudian apa lagi? Okey, ada satu sunat yang disebutkan oleh beberapa ulama. Saya dah sebutkan juga sebelum ni, membasuh belakang leher ni. Selepas membasuh mana? Selepas membasuh telinga, selepas membasuh telinga, kita disunatkan sapu leher kita. Ini sekali saja buat. Ini sunat di sisi Imam Ghazali dan Imam Baghawi dan juga Imam Rafi'i. Kebanyakan ulama Syafi'i mengatakan tidak ada basuh leher belakang ni, tetapi itu pilihan ataupun sunat yang ditetapkan oleh Imam Nawawi. Imam Ghazali, bukan Imam Nawawi, Imam Ghazali yang mengatakan sunat kita sapu leher belakang kita ni selepas kita membasuh telinga. Okey, sekali sahaja. Sebab apa sekali? Sebab kata ulama ada khilaf yang sangat kuat pada masalah membasuh leher. Kemudian basuh kaki sama juga, melebihkan basuhan kaki sampai ke lutut. Itu basuhan yang sunat lah. Kita lebihkan basuhan kaki kita sampai ke lutut. Dan memulakan yang kanan. Dan juga 3 kali juga. Saya susah nak tunjuk apa. Kita disunatkan menyelati jari kaki kita dengan menggunakan jari kelingking kita yang kiri. Susah nak tunjuk sebab kaki dekat bawah. Okey, kita menggunakan kelingking tangan kiri untuk menyelati jari-jari kaki kita. Dimulakan daripada mana? Dimulakan daripada kelingking kaki kanan dulu. Okey, guna kelingking tangan kiri
mulakan pada kelingking kaki kanan. Selat kat tengah tu. Mana buat macam ni. Buat macam ni. Daripada bawah. Okey, daripada bawah. Selat daripada hujung kelingking kanan sampai ke hujung kelingking kiri. Sampai ke hujung kelingking kiri. Sama tertib dia macam kita potong kuku kan. Sama tertib dia macam kita potong kuku kaki. Macam tu juga tertibnya. Okey, tapi guna apa? Guna kelingking kaki, kelingking tangan kiri. Dan dimulakan pada kelingking kaki kanan. Itu sunat apa? Sunat takhlil. Sunat menyelati jari-jari kaki. Okey. Baik. Kemudian kita sebutkan di sini juga selepas berwuduk disunatkan kita baca doa wuduk kan. Saya dah sebutkan sebelum ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Fadilat doa ni, siapa yang baca doa ini selepas berwuduk akan dibukakan ke-8 pintu syurga bagi mereka. Hari kiamat nanti dia akan masuk syurga, dia boleh pilih pintu mana yang dia nak masuk bagi mereka yang mengamalkan doa ini. Cara dia macam mana? Menghadap kiblat dan mengangkat tangan tinggi. Menghadap kiblat dan mengangkat tangan tinggi dan baca doa tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang paling simple. Nak tambah lagi boleh tambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Kemudian disunatkan kita juga untuk membaca suratul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kelebihan dia apa? Saya sebutkan sebelum ni, dibangkitkan bersama para syuhada dan para anbiya. Bagi mereka yang baca inna anzalnahu fi lailatul qadar selepas baca doa tadi. Okey, kemudian sunat selepas wuduk juga adalah kita disunatkan untuk solat 2 rakaat berwuduk. 2 rakaat sunnatul wuduk dipanggil. Solat sunat yang diasaskan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Yang mana Nabi bila naik Isra' Mi'raj, Nabi kata pada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, semalam aku dengar tapak kaki kamu di syurga. Aku dengar bunyi tapak kaki kamu, ya Bilal, di syurga. Maka apakah amalan yang kamu buat sehingga aku dapat dengar bunyi tapak kaki kamu di syurga? Kata Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, aku tak ada buat amalan apa pun kecuali selepas setiap kali aku batal wuduk, aku akan terus berwuduk. Dan selepas aku berwuduk, aku akan solat 2 rakaat sunat wuduk. Maka itu antara amalan yang diasaskan oleh Sayyidina Bilal dan tak dilarang oleh Nabi SAW. Tak dilarang oleh Nabi SAW. Maka sunat kita untuk kita solat 2 rakaat selepas wuduk. Dan solat ini boleh digabungkan dengan solat sunat yang lain. Contohnya, kita nak gabungkan dengan 2 rakaat sebelum zuhur, boleh digabungkan dengan sunat wuduk. Contohnya nak digabungkan dengan sunat tahiyatul masjid, boleh digabungkan. Ataupun nak solat apa lagi? Solat hajat, boleh digabungkan. Segala solat yang dilakukan sejurus selepas berwuduk dinamakan solat sunat wuduk. Cuma beza dia niat dengan tak niat sahaja. Yang niat dapat pahala, yang tak niat tak dapat pahala. Okey, segala solat yang dilakukan sejurus selepas berwuduk. Solat sunat kalau dilakukan sejurus selepas berwuduk, maka dia automatik akan jadi solat sunnatul wuduk. Beza dia dekat mana? Beza dia bagi orang yang berniat dapat pahala, yang tak berniat tak dapat apa-apa. Cuma tak dituntutlah. Tak dituntut. Dan kita disunatkan baca pada sunat wuduk tu surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas. Baca kuliah dengan qul huwallahu ahad pada 2 rakaat sunnatul wuduk. Okey. Dan kita disunatkan berwuduk dalam menghadap kiblat, dalam keadaan menghadap kiblat. Sebab itu kalau orang nak bina masjid ke, nak buat tempat sembahyang dalam rumah dia ke, okey, tempat berwuduk tu pastikan menghadap ke arah kiblat. Supaya mana-mana orang yang berwuduk akan dapat pahala menghadap kiblat dengan sebab kita buat tempat wuduk tu dah menghadap kiblat dah. Okey, kalau di tempat saya belajar dulu, semua tempat ataupun kebanyakan tempat berwuduknya semuanya menghadap ke arah kiblat. Dan juga ketika nak buat tandas, nak buat apa? Tempat buang air tu, mangkuk tu jangan hadapkan ke arah kiblat. Sebab makruh kita buang air menghadap ke arah kiblat walaupun ada dinding sekalipun. Okey, maka kalau orang yang nak buat rumah ni pun kena ada ilmu juga. Nak buat masjid ke, nak buat rumah ke, nak buat madrasah ke, kena ada ilmu juga. Tempat wuduk biarkan menghadap ke arah kiblat, tapi tempat buang air jangan menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah lawan kiblat, bukan lawan kiblat, ke arah timur ataupun barat. Okey. Kalau wuduk tu ke depan,
kalau kiblat ke depan, maka buang air ke sebelah kanan ataupun ke kiri. Jangan menghadap ataupun membelakangi kiblat, tak boleh. Walaupun sebenarnya tak makruh pun kalau ada dinding, tapi kita nak jauh daripada perkara yang makruh, maka kita buat tandas tu pun tak menghadap ke arah kiblat dan tak membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat pun makruh juga. Okey, tapi berwuduk sunat kita menghadap ke arah kiblat. Dan sunat sebenarnya kita berwuduk dalam keadaan duduk. Sunat kita duduk dalam keadaan berwuduk sebab lebih mudah untuk kita menyelati jari kaki kita. Okey. Dan jangan membazir air. Kata Nabi SAW, jangan kamu membazir air walaupun kamu berwuduk di tengah-tengah lautan. Di tengah lautan sekalipun, tak boleh kita israf membazirkan air. Membazir air ni maksudnya apa? Contohnya, basuh lebih daripada 3 kali. Itu juga membazir air. Ataupun, apa lagi membazir air ni? Buka air kuat-kuat lah. Kalau pakai paip air tu, buka air kuat-kuat. Sampai air yang keluar, yang tak digunakan, lebih banyak daripada air yang kita gunakan untuk berwuduk. Ada kadang-kadang kita tengok orang berwuduk, dibuka air kuat. Sampai air yang banyak keluar. Padahal diguna air itu sedikit saja. Nabi SAW berwuduk hanya menggunakan 1 mud air. 1 cupa air sahaja. Macam mana? Dengan mengamalkan semua sunnah Nabi SAW, Nabi hanya berwuduk menggunakan 1 cupa air sahaja. Dan Nabi mandi menggunakan 1 sak. 1 gantang air. Masya Allah, Nabi dalam berjemaah ini sangat-sangat power sekali. Taib. Kemudian, sunat juga kita jangan mengesat. Ini penting. Jangan mengesat air kita, air yang mengalir di anggota wuduk kita selepas kita berwuduk. Makruh hukumnya bagi mereka yang cepat-cepat kesat air daripada tubuh badan dia untuk selepas dia berwuduk. Atas dasar apa? Dasar tadi. Makruh kita menghilangkan kesan ibadah selepas berwuduk. Makruh kita menghilangkan kesan ibadah selepas. Kita biar dia kering sendiri. Kecuali kalau orang duduk dekat tempat sejuk lah. Tempat sejuk, musim sejuk, maka boleh bagi dia untuk mengesat air di anggota wuduk dia. Tapi kalau siapa yang tidak berhajat, maka janganlah dia mengesat air yang keluar daripada anggota wuduk dia. Taib. Itu saja sunat-sunat yang boleh saya kongsikan. Jam pun dah pukul 11 pagi. Jadi harap-harap boleh menambahkan ilmu kita sedikit sebanyak. Yang penting kita beramal dengan apa yang kita belajar pada hari ini, insya-Allah. Baik, saya akan tengok soalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa nanti Kak Long akan hantar. Doa ketika baca, ketika bersuak tadi. Allahumma bayid bihi asnani tadi. Kita akan hantarkan nanti. Baik. Dalam toilet dah baca tadi, Muslim. Bila masa yang sesuai membaca doa selepas wuduk? Selepas kita selesai berwuduk lah. Selepas kita selesai berwuduk, kalau kita berwuduk dalam toilet, keluar dulu. Keluar daripada toilet, maka terus menghadap ke arah kiblat. Jangan lambatkan. Setengah ulama kata jangan lambatkan sampai kering. Kalau dah kering air berwuduk tu, itu dah tak dapat pahala dah. Kalau dah kering air berwuduk sebab lama sangat ditinggalkan, okay, maka itu tak dapat pahala doa selepas berwuduk. Tapi sebaiknya selepas kita keluar saja daripada tempat berwuduk, kita terus menghadapkan diri kita kepada kiblat dan kita baca doa. Macam mana nak jaga kayu sugi supaya tidak berkulat? Saya tak pernah lagi kayu sugi saya berkulat. Tapi mungkin kayu sugi yang dekat Malaysia ni sebab dia dah dia dah basahkan semua kan. Dia cepat berkulat kot. Cara dia apa? Jangan bagi dia sentiasa basah lah. Jangan bagi dia sentiasa basah. Dan kita kena selalu pakai. Saya punya kayu sugi tak pernah lagi berkulat. Sebab mungkin saya ambil daripada Yaman. Saya tak pakai kayu sugi kat sini. Sebab kayu sugi kat sini dia lain sikit rasa dia. Sebab dia dah macam ada something diletak atas siwak ni supaya dia tahan lama. Ustaz dah ambil wuduk sampai basuh kaki, kena ambil wuduk balik ke? Macam mana? Dah ambil wuduk sampai ke kaki, kemudian ambil wuduk balik ke? Tak faham soalan. Sebab apa kena ambil wuduk balik? Boleh kalau nak rendam siwak. Memang sunat pun sebenarnya. Kalau keras, kita sunatkan lembutkan dulu dengan kita rendam dia. Ataupun kita basuh dulu. Jangan pakai siwak dalam keadaan dia kering sangat sampai boleh melukakan gigi kita. Basahkan dulu. Ulama kata basahkan tu sunat dengan air liur kita sendiri. Tapi kalau ada orang yang geli ke, rasa kotor ke, boleh basuh dengan air biasa. Boleh rendam. Boleh rendamkan siwak tu.
Telekung akan basah ni masalah dia mungkin boleh ambil wuduk lebih awal lagi. Kalau nak dapat pahala yang full boleh je, tak ada masalah pun nak kesat anggota kita tu sebab kita nak pakai telekung. Tapi kalau nak dapatkan pahala tak mengesat ni, kita ambil wuduk lebih awal sebelum kita solat. Ambil wuduk lebih awal lagi supaya air tu sempat kering lagi. Air tu sempat kering sebelum kita nak pakai telekung. Itu yang paling afdal lah. Tapi kalau tak boleh, contohnya dah memang lewat, maka tak ada masalah pun nak kesat. Sebab kita kesat tu ada hajat. Ada hajat lah. InsyaAllah dapat pahala juga. Sebab kita bukan nak kesat pun, tapi sebab nak pakai telekung. Okey. Nak bersiwak gigi dalam macam mana Ustaz? Boleh je buat macam-macam mana pun. Dari dalam macam mana tak ada masalah. Gosok je macam mana pun. Macam kita gosok gigi pun tak ada masalah. Cuma yang luar ni dah ada cara dia. Yang luar dah ada cara dia. Jangan ikut cara kita gosok gigi biasa. Yang dalam tak ada masalah. Macam kita gosok gigi macam biasa pun tak ada masalah. Okey. Part anak rambut untuk wanita. Okey, saya dah terangkan sebelum ni. Masalah anak rambut. Tak ada kamera minggu lepas Baik. Okey, muka kita ni, kawasan muka adalah bermula daripada tempat tumbuh rambut sampai ke dagu. Itu dari segi memanjang. Dari segi melintang pula, daripada telinga ni. Apa ni panggil? Anak telinga ni. Anak telinga sampai ke anak telinga yang ni. Okey, ini kawasan muka. Kawasan muka, okey. Okey, yang kat tepi ni yang mana yang kawasan muka? Yang mana kawasan muka? Yang mana kawasan bukan muka? Kata ulama, ambil benang, okey. Okey, contohnya ambil benang, letak dekat sini sampai ke hujung telinga. Sampai ke hujung telinga, okey. Yang teruk benar mukanya. Yang luar ni dikira bukan muka. Okey, yang luar ni dikira bukan muka. Maka tak wajib basuh Tak wajib basuh rambut yang dekat sini ni. Ini dipanggil maudhu'ul apa? Maudhi' tahdhif. Maudhi' tahdhif ini. Tapi rambut yang tumbuh dekat sini, tengok ni, yang dekat sini. Yang dekat sini. Ini kalau tumbuh dekat kawasan dalam, yang kat sini ni, ini kalau tumbuh kat sini wajib basuh sebab dia berada di kawasan muka. Walaupun dia panjang sekali mana pun, kita wajib basuh kawasan yang tumbuh di kawasan ini sahaja. Yang tumbuh dekat sini tak wajib sebab dia tak masuk dalam muka. Tengok ni. Tak masuk dalam muka. Ini tak wajib. Okey, rambut yang di luar kawasan muka tak wajib basuh. Tapi rambut yang dekat sideburn ni, yang tumbuh dekat sini, ini wajib basuh. Yang tumbuh di sini sahaja. Adapun yang tumbuh di sini dan memanjang ke sini tak wajib basuh. Tengok dekat mana tempat tumbuh dia. Dekat mana tempat tumbuh rambut tersebut. Kalau tempat tumbuh rambut itu berada di kawasan muka, maka wajib basuh. Sampaikan air. Sampai ke hujung dia wajib basuh. Panjang sekali mana pun wajib basuh. Itu kalau kawasan tumbuh di kawasan area muka. Kalau bukan di area muka, di luar kawasan muka, maka tak ada masalah. Tak ada masalah nak tinggalkan. Maka sideburn yang saya maksudkan adalah yang tumbuh di sini sahaja. Kadang-kadang orang yang tumbuh dekat sini pun dipanggil sideburn juga. Tapi itu bukan sideburn. Dari segi istilah saya lah. Okey. Yang penting tak kisahlah sideburn ke tak sideburn ke, yang mana tumbuh di kawasan muka, itu wajib basuh. Itu wajib basuh. Nak tahu kawasan muka tak kawasan muka, ambil benang daripada letakkan di hujung tumbuh rambut ini sampai ke hujung anak telinga, tengok. Yang mana dalam muka itu adalah kawasan muka, yang mana di luar muka maka itu bukan kawasan muka. Itu bukan kawasan muka. Baik. Harap jelas untuk bahagian rambut ni. Yang dekat atas ni tak wajib basuh. Yang tumbuh dekat atas ni betul tak wajib basuh. Itu dipanggil maudhi'ut tahdhif. Maudhi'ut tahdhif. Tapi sunat kita basuh juga. Sunat kita lebihkan basuhan sampai ke maudhi'ut tahdhif. Sunat. Tapi secara dari segi wajibnya tak wajib. Dari segi wajibnya tak wajib. Okey. Alhamdulillah Ustaz. Rasa macam agak lengkap penerangan hari ini bersama dengan sunatnya, bersama dengan sunnahnya, bersama dengan turutan. Masya Allah. Rupa-rupanya baru kalau saya sendiri rasa macam 30% je ilmu wuduk tu, rasa macam Masya Allah hari ini rasa macam sangat lengkap. Alhamdulillah, banyak lagi perkara sunat. Yang kita bincangkan ni pun sebenarnya baru 30% sebenarnya. Kalau kita buka kitab yang lebih besar, mungkin ada lebih jelas lagi dan lebih teliti lagi cara mereka berwuduk. Tapi kita amalkan dulu apa yang kita faham hari ni. Lepas ni boleh baca lagi kitab-kitab yang lain yang lebih jelas, yang lebih teratur.
Sungguh-sungguh, dan Masya Allah saya rasa sangat sebab sebenarnya di dalam perbuatan sunnah dan wajib wuduk ni banyak rupanya hikmah dan pahala yang Allah ganjarkan pada kita, yang kalau kita buat rasanya memang subhanallah cukup besar kasih sayang Allah. Mungkin Ustaz, Alhamdulillah, saya rasa mungkin tak ada soalan. Kalau ada soalan mungkin kita panjangkan ke dalam grup sebelum kita forward semula kepada Ustaz, dan mungkin boleh Ustaz tutup sedikit kuliah kita duha kita hari ini insyaAllah. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu taala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kita pun dah berada di akhir tahun ni. Sedikit nasihatlah untuk diri sendiri dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain. Biarlah Allah lihat kita di akhir tahun ini dalam keadaan kita melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu akan dilihat pengakhirannya macam mana. Kalau kita dah berbuat amalan banyak di akhir tahun, tapi kalau di akhir tahun kita dah lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka segala amalan kita yang kita lakukan di awal tahun tu tak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang paling penting adalah pengakhiran kita. Pengakhiran kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita akhirkan tahun kita, macam mana kita akhirkan hayat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang boleh jadi tahun ini adalah tahun terakhir untuk kita, tak tahu. Boleh jadi ini adalah Zulhijjah terakhir untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka macam mana kita akhirkan tahun kita adalah kita dengan penuhkan jadual harian kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sesekali hampir kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat secara umumnya memanglah haram, tetapi di akhir-akhir tahun ni kita nak masuk pada tahun baru ni, biarlah kita akhirkan tahun kita dengan perkara-perkara yang baik. Dan 10 bulan Muharram ni antara bulan haram yang mulia, yang mana digandakan pahala ibadahnya dan digandakan dosa maksiatnya. Maka kita kena jaga-jaga diri kita, jangan sampai kita terpedaya dengan godaan-godaan syaitan. Pada akhir tahun inilah yang kita nampak macam biasa saja, sebenarnya orang-orang kafir cuba untuk melalaikan kita daripada segala ibadah kita. Mereka pasangkan program-program, application ataupun mana-mana program mereka yang untuk melalaikan orang muslimin. Banyak sangat sekarang keluar dekat skrin kita perkara-perkara yang akan mengganggu kita daripada kita fokus kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada akhir tahun ini, sekarang kita dah pada hari Ahad, besok Isnin, esok dah hari last dah. Kan? Besok 30 lah. Maksudnya besok baru masuk tahun baru kan? Kalau dekat Malaysia. Betul. Kalau dekat sana tengok anak bulan, malam ni kita tengok anak bulan dulu. Tapi dekat Malaysia dah pakai tarikh. Maka besok malam tu antara ibadah ataupun amalan orang-orang kita, ulama-ulama kita, tok guru kita dulu adalah membaca doa sebelum dan akhir tahun. Baca doa sebelum dan akhir tahun. Biarlah ketika mana masuk bulan tahun baru tu, kita berada di masjid ataupun berada di tempat ibadah kita, berada bersama dengan orang-orang yang mulia, supaya kita dapat masuk bersama mereka, mendapat berkat awal Muharram ni. Mendapat berkat awal Muharram, dan kita sunat nanti puasa pada hari Ashura nanti. Hari Ashura antara puasa yang disunatkan kita dan besar pahala bagi mereka yang berpuasa pada 10 Muharram. 10 Muharram. Itu pun kita akan jumpa lagi minggu depan insya-Allah untuk mungkin kita bincangkan sedikit tentang puasa Muharram. Jadi alhamdulillah Allah masih lagi panjangkan umur kita untuk sama-sama kita lebih berusaha. Setiap hari yang Allah beri kepada kita, setiap tahun baru yang Allah beri kepada kita, sebenarnya adalah untuk peluang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Peluang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab setiap hari yang berlalu kita sebenarnya lebih dekat kepada waktu ajal kita. Sebab tu kalau orang sambut tahun baru, sambut hari lahir kan, kita sebenarnya kena ucapkan tahniah kepada dia dan ucapkan juga takziah kepada dia. Sebab apa takziah? Sebab kamu sebenarnya semakin dekat kepada ajal kamu. Kamu semakin dekat kepada waktu mati kamu. Kamu kena fikir benda itu lebih penting daripada kamu fikir nak dapat hadiah ni, nak dapat hadiah tu, itu lebih penting. Kamu fikirkan kamu semakin dekat kepada waktu ajal kamu yang kamu tak tahu bila. Boleh jadi itu tahun terakhir kamu, boleh jadi kamu sebenarnya dah dekat sangat dengan waktu ajal kamu tanpa kita sedari. Sebab tu kita tengok zaman sekarang ni banyak sangat kematian-kematian mengedut yang berlaku. Maka kita sangat takut Allah tarik nyawa kita dalam keadaan kita lalai ke, kita jauh daripada Allah ke. Paling-paling kurang pun biarlah kita ditarik nyawa dalam keadaan kita nak berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin kita jauh lagi, tapi kita dalam usaha. Dalam usaha untuk memperbaiki diri kita, dalam usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sentiasalah minta taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan keluar daripada circle yang baik. Itu yang paling penting. Jangan keluar daripada bi'ah ataupun suasana agama yang baik.
Kalau kita dah ada kawan-kawan yang baik yang sentiasa mengajak kita, jangan sesekali kita keluar daripada kumpulan tersebut. Sebab kumpulan tersebut yang akan membantu kita di saat kita perlukan bantuan. Dan mereka sentiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka itulah yang kita panggilkan ikhwan fillah. Sahabat-sahabat yang aku bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Nabi sebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh arasy Allah Subhanahu Wa Taala, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada teduhan, tidak ada payungan melainkan payungan Allah Subhanahu Wa Taala. Rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 lelaki ataupun 2 perempuan yang bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kata Sayyid Habib Umar, ini antara ciri-ciri orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mudah untuk kita buat. Hanya apa? Hanya kita bercinta, hanya kita kasihkan kepada sahabat kita yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adanya ikhwan fillah ni sangat-sangat penting. Adanya kawan-kawan kita yang mengajak kita kepada Allah adalah satu perkara yang sangat penting supaya kita sentiasa terjaga. Kehidupan kita sentiasa terjaga daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai di situ saja. Minta maaf, minta ampun jika ada kekurangan. Doakan juga untuk saya agar diberikan istiqamah. Alhamdulillah, kita dah berapa minggu ni Allah berikan istiqamah untuk kita teruskan kelas ini. Moga-moga dengan apa yang kita belajar dapat kita amalkan dan kita dapat teruskan kelas-kelas seperti ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita tahu cara kita beribadah dengan sebaik mungkin, untuk kita persembahkan ibadah kita kepada Allah dengan sebaik mungkin, dengan sebaik rupa, supaya Allah terima ibadah kita dan Allah berikan pahala ekstra kepada kita. Sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.